Saya pun gagaukan juga tangan daripada luar tingkap tu nak ambil beg tu tau. Masa tengah menggagau mencari-cari tu, tercengang saya tau. Ish, apa benda ni berlendir-lendir ni? Melekit-lekit pula tu. Aduh, sudah. Apa yang kau terpegang ni? Semalam dekat Bera tu saya cari satu tempat tu kebetulan tak ramai orang, duduk 3 orang. Tak tentu arah orang yang baru tercanai tu. Tutup balik. Ya Allah, dia ni. Ya Allah, dia ni. Tu yang saya kena kat Sarawak tu. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak tu. Non Muslim tu. Free hair kata. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Macam-macam nama sebutnya. Tak salah Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat bila dia panggil saya Hadi Putra tu. Tapi saya masuk dalam bilik air tu, cek jugalah tang mana kan, tang mana. Jangan sombong, betul tak? Sampai masa kita akan pencen, betul tak? Kerja berapa tahun dah? Wah, 12 tahun. Kejap je 12 tahun. Macam kahwin lah. Lah, kejap je kan. 18 tahun. Ada orang kejap je 5 tahun. Rasa macam dah 20 tahun dah kahwin. Puan yang pakai baju biru tu, Puan UMP juga ke Puan? Tu. Yang kau pakai tengah sandal yang macam contoh tadi kan. Macam panel apa kan? Staf penjara penuh. La ilaha illallah. Tanya dia orang. Aku sebut ikan patin dapat weh. Betul kan? Saya kata saya suka patin. Lepas tu macam ni pengarah tu. Saya takkan lupa penjara penuh. Saya masuk dan camah saya. Betul. Dia punya ikhtiar kan. Dia punya nak layan tetamu tu kan. Bukan susah pun goreng. Tak adalah, saya saja je. Tapi 4 kali sebut lah kan. Jangan kita sombong. Sombong tak ke mana? Belagak tak ada. Macam penyanyi-penyanyi ke apa semua kan. Sampai masa dia penyanyi hebat dulu, suara dia tinggi. Sampai masa dia masuk ke Gawar Gaza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Pelakon hebat macam mana pun jadi hero. Sampai masa berlakon jadi ayah dah. Datuk Rosyamno marah betul bila aku petik nama dia. Rosyamno kan dulu jadi gangster, jadi hero, jadi apa, hero Malaya orang panggil. Drama tiap-tiap minggu buka dia je jadi hero. Sampai masa dah berlakon jadi ayah kan, berlakon jadi atuk dan sebagainya. Sampai masa kena terima hakikat kan. Tu sebab kadang Tuhan bagi kita dalam hidup kita ni, Tuhan tak bagi semua. Tuhan kalau ada 10 benda tu 7 Tuhan bagi, mungkin 3 Tuhan tak bagi, itu je. Tuhan bagi kita ni handsome mungkin, tapi gemuk contoh. Tuhan bagi contohlah, Tuhan bagi kita bahagia, tapi mungkin ada anak kita seorang tu adalah sakit-sakit tertentu contoh. Dia tak sempurna semua, tapi bukan kata benda tu tak baik. Allah Ta'ala beritahu juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sombong-sombong. Belagak macam mana pun. Bayangkan takkan masuk syurga orang yang sombong tu, walau kalau dalam hati dia tu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tak masuk syurga. Buat apa nak sombong-sombong kan? Sampai masa Samsul debat ni tu orang masih bising macam-macam tu masalah juga tu. Ramah aja dia kata. Saya jawablah dengan rumah saya, abang ni camah pun yang dalam 2-3 tahun je lagi mungkin. So kalau abang duduk rumah jangan kau muntah ni muka abang, sudahlah. Ya, sampai masa besok mungkin Samsul debat dah tak ada. Ada Samsul debi, Samsul debat, Samsul debu. Adalah pencamah-pencamah lain kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi untuk hari ni Abang KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan brother yang towing tu. Bawa lori towing tu kan. Kisah dia berkenaan dengan pengalaman brother ni yang membawa lori towing tu lah. Jadinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulakan dengan kisah yang pertama ni. Okey, macam mana anda semua pada hari ni? Sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. Macam mana puasa hari ni? Okey Semoga kita semua ni dapat beristiqamah lah dalam menjalankan ibadah puasa. Jadinya tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang pertama pada hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri. Muhammad Fitri. Ni saya nak kisahkan sikit pasal pengalaman saya jadi abang lori towing accident tu. Tapi sekarang ni dah lama dah tak bawa lori ni. Kerja ala kadar je lah, hantar-hantar barang. Jadi terfikirlah nak cerita sikit pengalaman saya masa zaman dulu-dulu ni. Kisah ni terjadi pada awal tahun 2000 macam tu. Masa ni saya mula-mula follow pak saudara saya bawa lori towing. So ni waktu tu lah sebab saya ni baru lagi, tak tahu, tak ada pengalaman. So saya pun jadi je lah pembantu dia, duduk dekat tepi dekat sebelah dia tu. Memandangkan pak saudara saya ni meniaga dia makin lama, orang kata bawa lori towing tu, untung dia makin lama makin banyak, makin rancak dia punya perniagaan tu. Lori pun dia makin bertambah lah. Jadinya pak saudara saya ni pun offer lah saya ni untuk ambil lesen lori lah dan jadi driver lori dia. Dia kata komisen ikut trip boleh tahan jugalah dia punya komisen tu. Dan driver ni nasib jugalah, kalau dapat job kadang-kadang tak ada langsung, kadang-kadang sampai tak menang tangan nak melayan, orang kata nak ambil kereta-kereta yang perlu di towing ni. Tapi tak adalah hati saya ni sampaikan hari-hari doa minta biar orang accident kan. Niat nak kena jagalah juga. Okeylah, saya singkatkan cerita je lah. Cerita ni terjadi masa dalam minggu pertama lagi saya jadi driver towing tu. Boleh kata sebenarnya bawa lori towing ni boleh kata seronok jugalah. Sebab dah bawa lori sendiri. Dan selama ni saya duduk tercongok je dekat sebelah pakcik saudara tu kan. Rasa bebas lah sebab boleh bawa lori sendiri, boleh meronda ke sana, meronda ke sini. Dah dia bagi sebiji lori kan. Dan route company pak saudara saya ni, dia punya cover tu Perlis, Jitra dengan Alustar tu. Dan dekat area tu lah selalu saya kena standby. Jadinya nak dijadikan cerita, masa ni jam dah lebih kurang pukul 10 malam tau. Dan tiba-tiba telefon Nokia 3310 saya pun berbunyi. Ada job masuk. Katanya towing van accident hentam pokok. Dan lokasi je saya tak maulah bagi tahu, biarlah rahsia. Dan saya tanyalah pada pak saudara saya ni, teruk tak insidennya tu? Dan pak saudara saya ni kata orang tu dia tersepit dan dah pun diangkat keluar. Jadinya tugas sayanya hanyalah untuk nak towing kereta tu, bawa kereta tu untuk balik ke balai untuk nak buat report kat sini. So waktu tu saya dah dapat order macam tu, pak saudara saya dah kata macam tu, saya pun start lah bergerak. Sampai dekat lokasi ni boleh tahan jugalah van ni. Sebelah bahagian driver tu, bahagian depan lah, hancur. Lain tempat tak ada efek sangat lah, body van kan. Jadinya saya pun mencari-cari lah tempat nak tambat tu. Nasib baik waktu tu boleh tambat. Dan lokasi ikutkan taklah seram sangat. Sebab ramai orang awam yang berhenti. Dia orang biasalah, orang awam, orang Malaysia kan, dia berhenti nak tengok je lah. Cuma waktu towing balik tu lah,
Saya call bapa saudara saya sekali lagi. Saya tanya dia nak hantar balai mana. Dan bapa saudara saya passing ke polis yang in charge. Dan polis tu kata, mungkin van tu kena stay lama sikit lah sebelum keluar daripada balai tu. Sebab driver dia tu meninggal. Muka dia pecah. Aduh, saya waktu ni tadi cakap tersepit je. Ini dah meninggal lah pula kan. Mulalah dalam hati tu rasalah juga cuak lah sikit kan. Sebab baju saya ni tadi ada tercalit kesan darah. Waktu saya nak tambat van tu tadi, nak naikkan atas lori. Waktu tu saya pun malas lah nak layankan perasaan tu. Kalau dilayankan sangat karang, memang satu kerja pun tak siap. Jadinya saya pun teruskan memandu. Saya pun kuatkanlah radio ni, buat-buat macam tak ada apa-apa je waktu tu. Dan waktu memandu ni, semua je okey je. Tak ada apa-apa pun yang terjadi. Jalan pun clear. Dalam 20 minit je saya dah sampai dekat balai polis tu. Dah siapkan turun van tu, saya terdengar bunyi phone. Bunyi telefon siapa pula ni? Bukan bunyi phone aku ni. Dari mana pula datang bunyi ni? Dan saya pun suluhlah kejap kat dalam van accident tu. Dan saya nampak ada macam satu pouch bag tau. Dia warna merah. Bag pinggang tu kan. Terselit dekat dalam van tu. Tak tergamak pula saya ni nak tinggalkan bag arwah ni. Takut nanti ada pula yang panjang tangan mencuri beg lah pula kan. Manalah tahu kot ada barang bernilai dalam tu. Sebab kan rasa tak sampai hati waktu tu. Dan saya pun bukan apa. Terfikir jugalah. Kalaulah benda macam ni, benda yang sama terjadi dekat diri saya ni. Saya accident ke apa kan. Tapi kalau boleh minta jauh lah. Minta tak nak lah jadi macam ni dekat saya. Sekurang-kurangnya, barang peribadi saya ni dapatlah pada keluarga. Dan benda macam ni bukan boleh buat main-main tau. Dan saya waktu tu kan dah dengar bunyi handphone dekat dalam tu. Saya pun gagaukan juga tangan daripada luar tingkap tu nak ambil beg tu tau. Masa tengah menggagau mencari-cari tu, tercengang saya tau. Ish, apa benda ni berlendir-lendir ni? Melekit-lekit pula tu. Aduh, sudah. Apa yang aku terpegang ni? Dan saya pun masukkanlah kepala saya ni, jengukkan daripada tingkap tu. Dan suluhkan lampu torchlight tu ke bawah sikit. Alamak, ini first time tau saya dapat job seseorang ni. Kena pula macam ni tau. Yang saya pegang berlendir tu, melekit-lekit tadi tu, rupanya kaki mayat tertinggal sebelah daripada paras lutut ke bawah. Mungkin sebab dashboard tu kemek, hentam kaki ni sampai putus. Memang waktu tu mengucap panjang saya. Apa punyalah kerja orang yang kutip mayat tadi ni, buat kerja tak habis. Dan terus saya waktu tu terus berlari masuk ke dalam balai tu, pucat jugalah muka saya. Time saya inform pada pegawai polis yang tengah bertugas pada malam tu. Dan sekian, ini adalah cerita yang pertama. Nanti kita sambung dengan kisah yang kedua pula Dan macam mana anda rasa dengan kisah seram Malaysia yang pertama pada malam ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Bagi tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua sambungan macam part 2 lah. Kisah berkenaan dengan Abang Towing tadi. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua ni. Baiklah, kalau tadi saya cerita pasal saya jumpa kaki mayat tu kan. Okey, untuk kisah kedua ni pula kita terus dengan kisah yang kedua ni. Mayat Vespa tanpa kepala. Baiklah, kejadian ni saya pun dah lupa dah bilalah sebenar-benarnya terjadi. Rasa-rasanya antara tahun 2005 ke tahun 2007 macam tu lah. Yang saya ingat ialah malam tu adalah malam New Year. Malam ni saya off duty, tak buat kerja. Sebabnya, sebab apa? Sebab nak sambut New Year lah, apa lagi kan? Dan kalau yang duduk dekat utara ni, jangan tanyalah. Bila malam New Year je, setiap tahun, memang merempit ke Penang Island lah cerita dia. Buat apa kat sana? Tengok bunga api. Okey lah, kami waktu tu pun dah set lah. 5 motor gerak daripada Gurun, hala ke Penang tu. Dan kita orang merempit lalu ikut highway je waktu ni. Jangan tanyalah pasal roadblock ke apa ke. Yang tak complete barang-barang
barang tu, pandai-pandailah pakai jalan lama. Nanti kita orang akan berkumpul balik semula, jumpa dekat Bagan sana. Cerita bab pergi mula-mula ni, semua pergi dengan selamat lah. Perjalanan pun cun je. Enjoy, lepak dekat padang kota tu. Memang sonok je lah fikirkan masa tu. Dan kami waktu tu memang langsung tak terfikir ada perkara yang mengerikan nak terjadi lepas tu. Dan ini adalah kisah masa saya on the way nak balik ke utara. Lepas kita orang semua dah haruk habis malam tu, memang enjoy gila-gila lah kan. Enjoy dekat sana tu. Kami pun baliklah menghala ke utara ni. Jam waktu tu lebih kurang pukul 3 pagi lah. Pergi 5 biji motor kan. Yang balik sesama pada waktu tu tinggal 3 biji motor je. Kawan saya lagi 2 tu ikut grup lain masa balik. Patutnya kami pergi kan berlima, balik mestilah berlima. Ini tak. 2 orang member saya ni bagi alasan, katanya takut orang tua dia orang marah. Balik awal sangat kata dia. Sebab baru pukul 3 pagi. Padahal kami semua masa tu dah masing-masing memang dah rabak sangat-sangat, dah penat sangat-sangat. Sebab itulah kita orang ni nak balik awal. Dan masa tengah masing-masing dalam keadaan penat, mamai waktu tu, kita orang pun berempit lah dekat atas highway ni untuk nak balik semula tu. Wih, mak ai, laju gila Vespa ni. Pakai toyol ke apa ni? Dan memang laju sungguh lah. Siap potong motor kita orang lagi. Padahal kita orang dah merempit juga waktu tu kan. Ingatkan motor Kapcai ke apa. Rupa-rupanya motor Vespa. Tapi motor tu tak payah cakap lah. Memang laju sungguh lah. Masing-masing waktu ni dah geleng kepala. Sebab terkejut lah. Nak kata sunyi dekat atas highway time-time macam tu, memang tak lah. Walaupun dah pukul 3 pagi tu, zaman tu zaman rempit. Memang zaman tu memang tengah top lah. Orang kata bab-bab rempit ni. Dan dekat atas highway tu sentiasa ada je mamak rempit yang lalu. Siap buat Superman bagai. Yang naik Honda Bulat ayah pergi New Year tu pun ada masa tu. Memang kedangan sungguh lah waktu tu. Jadinya kami pun teruslah jalan-jalan lagi ke depan tu. Tapi kali ni dah mula bawa slow sikit lah. Sebab badan waktu tu dah rabak sangat-sangat. Memang plannya nak berhenti rehat dekat R&R yang seterusnya. Tiba-tiba dalam kita orang tengah berjalan tu lah, nampak orang berhenti ramai-ramai tau. Motor ni macam berkumpul-kumpul dekat tepi-tepi jalan dekat highway tu. Dalam kepala otak saya waktu tu, ada motor rosak lah agaknya kan. Itu yang diorang ni pakat-pakat berhenti, konon-kononnya nak tolong. Dalam 3 orang kawan saya ni, si Zam ni selalu lead lah. Zam ni selalu bawa yang depan sekali. Dan seorang lagi si Mamu ni duduk dekat belakang. So saya ni bawa tengah-tengah lah. Tiba-tiba si Zam ni angkat tangan tau. Dia angkat tangan tanda suruh berhenti. Oi, korang! Berhenti! Tu, tepi jalan tu, tengok, oi! Tepi tu, tengok! Dan sambil isyarat tangan ni, tunjuk ke tepi jalan. Dan saya sekilas pandang, toleh, tengok tepi jalan tu. Itu tadi tu, Vespa tu tadi. Dah bersepai dah Vespa tu. Dia rentam divider tau. Astaghfirullahalazim. Baru tak sampai 5 minit dia potong kami tadi. Dan kami pakat patah balik lah dan tengok keadaan motor Vespa tu tadi. Dan Mamu waktu ni dia tahan saya. Weh, jom lah balik. Tak payah sibuk-sibuk nak tengok ke apa. Aku nampak tadi macam teruk sangat dia tu. Dah tak rupa orang lah tu. Alang kau ni, relax lah. Aku kan kerja towing. Dah biasalah tengok benda-benda macam ni. Tak ada hal lah. Dah jom lah. Kita patah balik lah. Tengok apa yang jadi dekat dia. Jadinya kami pun patah balik lah untuk pergi tengok. Sampai je dekat tempat kemalangan tadi. Yang bestnya dekat situ ramai juga tau yang berhenti nak tengok. Tapi masing-masing waktu ni saya nampak, saya perhatikan diorang ni berdiri daripada jauh je diorang tengok. Semua tak berani nak pergi dekat. Yang pergi dekat-dekat tengok tu cuma saya seorang dengan seorang lagi brother ni. Member saya yang 2 orang tu pun tengok daripada jauh je. Dan saya ni bukan apa sebenarnya. Niat saya waktu tu sebenarnya nak menolong. Tapi kalau tengok keadaan macam ni lah, dengan motor dia yang dah bersepai dah tu, at least dapat ajar mengucap pun dah kira okey sangat-sangat dah. Keadaan mayat tu, tengok daripada arah belakang, tak nampak macam seram sangat lah. Nampak macam mayat tu, orang tu macam tengah bersujud tau. Dan sebabnya, waktu tu saya daripada belakang dia lah. Dan sekali, bila saya jalan-jalan pergi ke depan dia, tengok, Allahu Akbar. Kepala dia tak ada. Dan mata saya ni waktu ni dah mulalah meliarkan, mencari-cari kat manalah kepala dia ni. Toleh kanan, toleh kiri.
Mana pula kepala dia ni? Dan masa tu sebenarnya saya tak ada rasa takut sangat lah. Sebab dekat sekeliling saya tu ramai orang. Lagi satu, dekat situ pun terang, ada lampu jalan kan. So saya pun sepusing lah kat situ kan. Cuba nak cari manalah tercampaknya kepala Mamat ni. Dan saya dah mula rasa pelik dah sebenarnya waktu ni. Puas dah saya ni menyuluh kat tepi-tepi semak tu. Tak jumpa. Dalam longkang pun tak jumpa juga. Saya duduk kejap kan, tenangkan hati. Saya pun nyalakan rokok sebatang. Tak sampai 3 pam, saya sedut rokok tu. Tiba-tiba saya perasan tau, macam ada pantulan cahaya. Terus saya kata pada brother tu, yang lagi seorang tadi tu kan, yang dengan saya berdua tu kan. Bang. Situ bang. Dekat semak tu bang. Nampak helmet berkilau bang. Masa tu helmet MS-88 ni memang tengah top. So kami pun pergilah dekat. Tengok helmet aja kat situ. Kepalanya tak ada. Aduh, masalah ni. Misteri, memang misteri. Dan kami pun pergi balik ke motor masing-masing. Call ambulan apa bagai pun semualah. Inform accident, kepala putus tapi kepalanya kita orang tak jumpa. Dan saya pun waktu ni mulalah acah-acah. Jadi detektif Conan. Konon-kononnya macam nak menyiasat. Vespa hentam divider. Okay, divider ni potong kepala. Sebab tengok dekat divider tu ada kesan darah terpecik tau kat situ. Masalahnya, takkanlah jauh sangat kepala tu tercampak. Ataupun ada benda bawa kepala tu lari ke? Uish, seram juga kalau fikir macam tu kan. Macam-macam kalau otak mistik saya ni masuk masa tu. Dan orang yang berhenti kat situ makin lama makin ramai. Dah jadi macam pesta dah kat situ. Kalau ada niaga air balang, saya rasa memang laku gila lah sebab ramai sangat orang kat situ. Jadinya disebabkan ramai orang yang nak tahu misteri kepala dia tu hilang ke mana kan. Ramai jugalah yang menunggu dekat situ sampailah ambulan dengan polis pun sampai. Dan masa ni lah misteri segala alam pun terbongkar. Angker tragik babe. Korang bayangkan lah betapa kuatnya joki Vespa tu hentam divider tu. Nak tahu tak kepala dia ada kat mana? Memang kalau fikir-fikir, memang tak masuk akal langsung. Memang tak logik langsung. Kepala dia tinggi sangat tau. Tersangkut dekat atas tiang lampu. Tahu kan tiang lampu highway tu tinggi mana? Senang kata memang tinggi lah. Dan waktu ni bila semua orang dapat tahu macam tu, masing-masing dah tergamam dah. Macam-macam dah perasaan datang dalam kepala otak saya waktu tu. Seram ada, rare ada. Memang special betul-betul lah kes ni. Macam manalah kepala tu boleh tersangkut dekat atas tiang lampu. Macam tak logik pun ada. Sebab tiang lampu tu memang tinggi gila. Dan waktu bomba turunkan kepala tu daripada atas tiang lampu tu, saya yang tengok ni pun rasa meremang sangat-sangat. Dan kisah aksiden ni memanglah kisah yang paling rare yang saya pernah jumpa. Setiap kali right time New Year je, saya mesti terbayang-bayang, teringatkan kisah ni. Dan setiap kali saya nampak motor Vespa, saya teringat motor Vespa Mamat tu lah. Motor dia memang laju betul lah. Tak tahulah dia pakai enjin apa. Tapi memang laju. Part yang paling best lah saya ingat kena tunggu kren naik ambil kepala dekat atas tiang lampu tu. Yelah, takkan nak juluk pakai galah kot. Seksa je mayat tu. Kisah ni memang legend lah. Mak Rempit Utara memang kecoh sangat-sangat pasal kes tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan ni ya. Okeylah, tanpa membuang masa kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Kisah yang terakhir pada malam ni. Jadinya, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh dan kisah ni adalah kisah benar. Pengalaman saya menghantar jenazah yang belum diurus di suatu tempat di pendalaman kampung. Okeylah, hari tu selepas makan tengah hari dekat rumah, saya ada terima satu panggilan daripada pihak hospital untuk menghantar satu jenazah perempuan ke sebuah kampung. Tapi nama kampung tu saya rahsiakanlah.
Jaraknya lebih kurang 170 kilometer tau daripada hospital ni. Dan pihak hospital minta saya ni standby untuk terima tawaran ni. Sebab belum dapat kata putus daripada ahli keluarga ataupun daripada waris je. Jadinya saya pun standby je lah kat rumah. Lepas sejam macam tu, pihak hospital pun call lah saya balik. Minta saya sampai dekat hospital tu lebih kurang dalam pukul 4 petang macam tu. Sebab nak hantar jenazah ni balik ke kampung. Dan saya pun call lah pakcik driver van yang selalu dengan saya tu. Elok je saya dengan Pak Lan ni sampai dekat hospital. Jenazah pun dah siap dah. Tunggu dekat ruangan penyerahan jenazah dekat bilik mayat tu. Dan sebelum tu saya pun tanyalah pada waris. Jenazah ni dah siap urus ke belum? Dan waris tu pun jawab, bang, belum lagi bang, belum. Sebab tadi saya ada call orang kampung. Dia orang kata nak uruskan dekat masjid dekat sana je. Dan bila dengar dia kata macam tu, saya pun okey lah. Kalau dah macam tu, saya pun okey lah. Takkan saya nak bergaduh pula kan? Dan saya pun pelawa lah pada dia orang. Ada siapa-siapa tak nak naik van jenazah sekali? Bolehlah temankan jenazah duduk dekat belakang ni. Kat belakang ni boleh duduk 3 orang ni. Dan naiklah 3 orang waris untuk teman mak dia orang ni jalan jauh buat kali yang terakhir sekali. Dan dalam perjalanan ke sana, nak balik ke kampung tu lah, saya pun adalah tanya pada waris yang ada dekat belakang ni. Kak, maafkan ganggu. Akak ada nak stop kat mana-mana tak? Kot nak buang hajat ke, nak apa ke, nak beli air ke? Dek, tak apalah dek, tak apa. Jalan terus je. Yang penting sampai sebelum gelap dek. Nanti gelap susah nanti. Jalan sana tu sempit. Takut nanti terlepas pula simpang tu. Okey lah kak, okey. Nanti saya minta pakcik ni bawa laju sikit ya. Dan kita orang sampai je dekat kawasan kampung sana tu dalam pukul 6.15 petang macam tu. Tapi waktu tu walaupun baru pukul 6 lebih waktu tu, rasa gelap dia macam dah nak dekat maghrib dah. Memang betul lah kata si waris tadi, kalau dah gelap memang payah nak lalu. Sebab rumah memang dalam kawasan yang agak pedalaman lah macam tu. Dengan jalan dia yang sempit lagi. Rasa-rasa saya dalam 500 meter lagi nak sampai ke rumah waris tu, kena lintas satu kebun getah tau. Dan dekat situ dia punya seram tu dah rasa lain macam dah. Waktu kita orang lalu kat situ, dah lah jalan tu satu je, sempit pula tu. Dan situlah jalan masuk, situlah jalan keluar. Dah sampai dekat rumah waris tu, adalah 6 orang kampung yang tunggu dekat rumah waris. Dan saya pun panggil lah diorang ni untuk minta tolong pada diorang. Tolong kami lah. Tolong saya dengan Pak Lan ni untuk angkat jenazah tu. Sebab berat sangat. Tak larat kita orang nak angkat 2 orang tu. Dan diorang tu pun datang lah untuk menolong kami. Setelah habis selesai urusan tadi, saya pun minta diri nak balik. Sebab hari pun dah makin gelap. Takut sesat entah ke mana hala pula kita orang nanti. Dan masa nak balik tu, saya pun tanyalah pakcik driver tu. Cik, tadi kan masa kita lalu dekat kebun getah tu, pakcik tak rasa lain macam ke? Elok je lepas saya tanya macam tu, cermin sebelah driver tu kena baling dengan biji getah tau. Dan bunyi dia tu macam balingnya 10 biji getah sekaligus. Terkejutlah pakcik tu kan, mengelatat dia. Nasib baiklah kita orang ni tak terjun. Nasib baiklah van tu tak terjun masuk parit. Dan tak lama lepas tu, cermin sebelah saya pula yang kena. Banyak kali jugalah van kami ni kena baling dengan biji getah. Dan sampailah habis lalu dekat kawasan kebun tu, elok je nak sampai dekat simpang nak hala pergi jalan besar tu. Pak Lan ni tiba-tiba dia break mengejut tau. Dan dia kata macam ada orang lintas dekat depan van tu. Dan lepas pada tu dah sampai dekat jalan besar lah. Dan saya mula terhidu bau yang kurang best lah. Kurang sedap sangat-sangat dalam van tu. Dan saya duk ingatkan saya seorang je yang bau. Jadinya saya pun diam je lah, malas nak menegur. Saya pun buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam tak ada apa-apa je lah. Sekali Pak Lan ni boleh bersuara pula. Kau makan apa tadi tengah hari? Padu betul bau dia. Bukan saya lah Pak Lan. Bukan saya kentut. Dia ni daripada tadi saya dah bau ni. Daripada awal tadi. Tapi saya malas nak tegur. Dan bila saya cakap macam tu, saya tengok muka Pak Lan ni dah lain macam tau. Dia dah macam dah berubah dah. Terus Pak Lan ni cepat-cepat suruh saya pasang CD surah Yasin tu kuat-kuat. Dan saya duk ingatkan dah tak kena kacau dah. Rupanya benda tu main lampu pula dekat belakang. Dekat ruangan belakang tu. Lampu tu kan hidup mati, hidup mati, hidup mati. Lampu dekat ruangan jenazah tu lah. Dan Pak Lan pun tanya, tadi kau tengok jenazah tu bersih ke kotor? Jenazah tadi kotor Pak Lan. Kan tadi waris minta nak urus kat rumah dia. Terus Pak Lan ni terdiam dah.
saya jadi rasa kurang senang lah sebab sat-sat benda tu main lampu. Berkelip-kelip lampu dekat belakang tu. Dan saya pun toleh ke belakang, saya baca ayat kursi. Lepas tu saya pun hembus kat belakang tu. Dan saya pun niatkan dalam hati waktu tu, janganlah benda ni ikut saya sampai ke rumah. Dan lepas tu, gangguan tu pun makin lama, makin kurang dan akhirnya berhenti macam tu je. Jadinya sampai dekat satu simpang lampu isyarat tu lah, dekat kawasan berdekatan dengan kawasan rumah saya. Ada kereta dekat belakang van jenazah kami ni, dia punya horn tau, dia horn. Tin! Tak tahulah apa sebabnya dia horn macam tu. Dan kami yang dekat dalam van ni pun buat tak tahu je lah. Sebab duk fikirkan kereta kat belakang ni kalut lah. Jadi nak pergi mana lah agaknya main horn-horn ni kan. Tak sabar sangat. Elok je sampai dekat rumah ni, saya terus mandi dekat luar rumah je. Sebab petua orang lama-lama dulu, kata dia, lepas bawa jenazah kotor, bersihkanlah diri sebelum masuk rumah. Takut nanti ada pula yang mengikut masuk rumah tu. Jadi saya pun mandi-mandi, bersihkan diri dulu dekat luar rumah tu. Habis mandi, saya pun bagi salam, masuk dalam rumah. Saya pun bersiap-siap pun semua, saya pun terus kadak solat saya. Dan selesai je solat tu, saya terdengar tau, suara orang menangis dekat tepi bilik saya. Dan saya waktu ni malaslah nak melayan suara tu. Saya pergi kat ruang tamu sebab nak bersembang-sembang lah dengan nenek saya. Nenek saya ni dah tua dah, umur dia dekat 90 tahun. Cakap pun yelah macam dah janyuk-janyuk sikit lah. Dan bila saya pergi dekat depan tu, tiba-tiba saya pelik. Saya tengok nenek saya ni tengah duduk dekat atas kursi dekat tepi tingkap sambil sembang sorang-sorang dekat situ. Dan saya pun tanyalah, Nek, Nenek sembang dengan siapa tu? Ni dengan kawan kamu ni kat luar. Dia kata dia nak masuk, tak boleh. Kamu dah tutup pintu. Dia cakap kamu yang tak bagi dia masuk. Kenapa kamu tak bagi dia masuk? Dah lah dia ikut kamu daripada jauh. Bila saya dengar nenek saya cakap macam tu, darah tu daripada kaki tu terus naik ke kepala, berderau. Allahu Akbar. Ingatkan benda tu dah tak ikut. Rupanya dia ikut sampai ke rumah. Dan masa tu jenuhlah saya ni pujuk. Nenek saya ni suruh masuk tidur. Tapi sambil saya pujuk tu, saya pun bacalah surah Ar-Rahman dengan surah Al-Mulk. Dan barulah lepas tu nenek saya ni macam lembut hati. Dan dia pun nak tidur lah. Jadinya saya pun tidurkan nenek saya. Dan waktu tengah saya tidurkan nenek saya tu, saya dengar lagi suara orang perempuan tu menangis. Saya keluar daripada rumah sambil pegang penyapu lidi. Saya baca Al-Fatihah. Saya baca 3 kul. Saya baca ayat kursi. Dan saya hembus dekat depan pintu rumah tu. Dan Alhamdulillah sangat-sangat gangguan tadi tu terus menghilang. Dan ini adalah kisah saya berkenaan dengan saya menghantar ataupun pengalaman saya menghantar jenazah ke dalam satu kampung dekat kawasan pedalaman sana. Dan sekian sajalah kisah saya ni. Okeylah, dan dengan ini tamatlah kisah seram Malaysia pada hari ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Okeylah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.